Zombie politik apa hubungannya dengan syarikat judi? Zombie ialah mayat yang dibangunkan semula untuk memporak-perandakan kehidupan manusia. Demikian menurut cerita dongeng kaum Haiti. Namun di Malaysia, zombie yang dikejutkan daripada tidur panjangnya ialah semua entiti pseudopolitik yang dilahirkan oleh kerajaan kleptokrasi atas nama organisasi sah yang bernama One Malaysia Development Berhad, One MDB. Itulah zombie politik yang tersimpan dalam almari buruk One MDB dan digunakan untuk mencemarkan sistem demokrasi berperwakilan yang diamalkan di Malaysia. Penggunaan zombie politik terbongkar dalam perbicaraan pegawai Goldman Sachs Roger Ng berhubung penyelewengan dana 1MDB di Mahkamah Persekutuan di Brooklyn, New York. Bekas jurubank Goldman Sachs Tim Leissner mendedahkan apa sebenarnya yang berlaku di sebalik terbitan bond ketiga 1MDB pada tahun 2013 yang digelarkan sebagai Project Catalyst yang bernilai $3 bilion Amerika bersamaan 12.63 bilion ringgit. Dalam keterangan bersumpahnya, Tim Leissner berkata Low Take Joe atau Jolo memberitahu bahawa dirinya dan Roger Ng tidak akan mendapat sebahagian daripada sogokan seperti dalam dua terbitan terdahulu yang berjumlah $3.5 bilion Amerika yang bernama Project Magnolia dan Project Maximus menurut laporan The Bloomberg. Selain itu, Leissner mendedahkan bahawa terbitan bond Project Catalyst yang bernilai $3 bilion Amerika itu digunakan untuk membantu Barisan Nasional memenangi pilihan raya umum ke-13 PRU13. Menurut laporan DH Weekly, Tim Leissner mengaku menerima $28 juta Amerika untuk dirinya dan yang lain daripada Genting Power Holdings Limited pada tahun 2012. Katanya atas arahan Jolo, sebahagian daripada wang itu berjumlah $14 juta Amerika bersamaan 59 juta ringgit kemudian dipindahkan kepada ahli keluarga Lim yang mengawal Genting untuk bantuannya dalam penjualan loji jana kuasa kepada 1MDB. Ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Roger Ng, Mark Agnifilo, Leissner ditanya mengenai akaun bank di bawah World Merit Management, akaun yang dibuka bekas isterinya Judy Chan di Hong Kong untuk menyalurkan pelbagai pembayaran yang dibuat Leissner daripada 1MDB. Akaun yang sama ini juga digunakan oleh Leissner untuk memindahkan masuk dan memindahkan wang sogokan kepada individu dan syarikat tertentu apabila diminta oleh Jolo. Genting Power diperbadankan di Isle of Man, sebuah pulau kecil terletak di Laut Irish antara Britain dan juga Ireland. Leissner juga ditunjukkan kontrak palsu antara World Merit Management dan Vail International mengenai transaksi antara kedua-dua syarikat bagi membolehkan wang itu dibayar kepada ahli keluarga Lim. Bekas jurubank Goldman Sachs itu mengakui bahawa kedua-dua syarikat itu tidak mempunyai urusan perniagaan yang sah antara satu sama lain dan seseorang yang dikaitkan dengan keluarga Lim adalah orang yang menentukan bagaimana pembayaran itu dibuat. Ahli Parlimen Subang Wong Chen membangkitkan perkara ini di Parlimen pada 24 Mac lalu. Beliau bertanya timbalan Menteri Keuangan Yamani Hafiz Musa sama ada Suruhanjaya Security SC akan menyiasat Genting Berhad selepas keterangan bekas eksekutif Goldman Sachs Tim Leissner di mahkamah mengaitkan salah satu anak syarikatnya dengan skandal 1MDB. Oleh itu, saya ingin bertanya sama ada menteri akan mengarahkan Securities Commission untuk menyiasat perkara ini dan juga memberi sokongan penuh kepada MACC sekiranya tindakan sewajar perlu dilakukan. Menjawab soalan itu, Yamani berkata ia harus ditanyakan kepada Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Untuk rekod, Wong Cheng pernah menyuarakan perkara yang hampir sama pada 31 Mei 2013. Saya sedang cuba mencari maklumat mengenai Yayasan Gemilang One Malaysia. Ia menerima 35 juta ringgit daripada Genting Plantations sebelum pilihan raya, ciapnya di Twitter. Genting Berhad telah membuat sumbangan di bawah tanggungjawab sosial korporat yang berjumlah dianggarkan 190 juta ringgit pada suku pertama tahun 2013 yang menurut penganalisis dan sumber industri mungkin berkaitan dengan pilihan raya 5 Mei tahun itu, kata akhbar Kinibis pada 31 Mei 2013. Bagi suku pertama tahun itu, Genting memperoleh keuntungan sebelum cukai sebanyak 967.6 juta ringgit. Jika tidak kerana derma, ini akan menjadi 190 juta ringgit atau 20% lebih tinggi, iaitu 1,157.6 juta ringgit. Penganalisis berasa hairan bahawa kumpulan Genting membuat derma yang begitu besar dan itu juga merebak ke beberapa syarikat hanya dalam satu suku, memberi kesan ketara kepada keuntungannya menurut Kinibis. Justru persoalan yang dibangkitkan oleh Wong Chen
amat relevan. Jika sekiranya kita mahu semua zombie politik dan jentera yang digunakan mereka dimusnahkan demi membersihkan Malaysia daripada imej sebagai negara kleptokrasi terburuk. Sebaliknya, apa signifikannya keluarga Lim ini selain kumpulan genting merupakan syarikat yang industri utamanya adalah perjudian. Semakin lama semakin busuk bau bangkai zombie politik di seluruh dunia. Adakah ini menjadi punca mengapa pemimpin UMNO begitu beria-ia mendesak supaya parlimen dibubarkan dan pilihan raya umum ke-15 diadakan segera? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.